Pada malam sebelum hari perkahwinannya, ibu mentuanya datang. Dengan suara yang cemas dan terketar-ketar, dia melafazkan satu ayat. "Aina, jangan kawin esok. Tolong, jangan sekali-kali." Amaran itu, yang diucapkan sebagai ganti ucapan restu, bukanlah sekadar bantahan biasa. Sejak itu, perkara-perkara yang tidak dapat dipercayai mula berlaku. Tekan butang langgan. Saya akan kongsikan sebuah kisah yang menyentuh perasaan. Kisah bermula. Suasana di hadapan bilik menunggu pengantin di Dewan Hotel menjadi riuh rendah dalam sekelip mata. Suara tetamu yang berbisik-bisik semakin kuat, malah kedengaran jeritan kecil daripada seseorang. "Mana pengantin perempuan pergi? Tadi rasanya ada di sini. Takkanlah dia lari pula?" Fatimah, rakan sekuliah Aina, melihat sekeliling dengan riak wajah cemas. Wajah para tetamu yang tadinya teruja untuk melihat gaun perkahwinan yang indah kini dipenuhi rasa hairan. Terutamanya rakan-rakan sekerja Aina, mereka saling berpandangan dengan ekspresi seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena. Pada ketika itulah, seorang wanita yang berpakaian sut hitam membuka pintu bilik menunggu pengantin dengan langkah teragak-agak. Wajah wanita yang berusia dalam lingkungan 60-an itu pucat lesi, tetapi matanya memancarkan tekad yang kuat. Dia ialah Puan Aminah, ibu kepada pengantin lelaki, Adli Zikri. Para tetamu menarik nafas lega melihat Puan Aminah. Mungkin mereka menyangka dia membawa berita tentang keberadaan pengantin perempuan. Namun, riak wajah Puan Aminah bukanlah seperti orang yang membawa kabar gembira. Tangan Puan Aminah terketar-ketar, dan bibirnya kering. Dia telah mengumpul keberanian selama beberapa minggu untuk saat ini, tetapi sebaik sahaja berdiri di hadapan begitu ramai orang, kakinya terasa lemah. Puan Aminah memandang para tetamu dan berkata dengan suara yang bergetar, "Aina. Aina tidak akan berkahwin hari ini." Seketika, dewan perkahwinan menjadi sunyi sepi. Bunyi nafas para tetamu seolah-olah terhenti. Seseorang menjatuhkan gelas dengan bunyi yang kuat, tetapi tiada siapa yang menoleh. Semua mata tertumpu pada Puan Aminah. Tetamu di pihak pengantin lelaki saling berpandangan dengan cemas. Terutamanya rakan-rakan perniagaan Adli, mereka kelihatan seolah-olah merasakan ada masalah besar yang telah berlaku. Sebaliknya, tetamu di pihak pengantin perempuan mula bimbang dan tertanya-tanya tentang keadaan Aina. Adli Zikri segera menghampiri Puan Aminah dan bertanya dengan suara yang dingin, "Ibu, apa yang ibu cakapkan nih?" Suara Adli kedengaran sopan seperti biasa, tetapi ada getaran halus padanya. Dia terkejut. Dia langsung tidak dapat menjangka apa yang Puan Aminah tahu, atau sejauh mana pengetahuannya. Namun, Puan Aminah tidak memandang Adli, sebaliknya terus berkata kepada para tetamu, "Ada sesuatu yang perlu Anda semua tahu. Perkahwinan ini sama sekali tidak boleh diteruskan." Wajah Adli serta-merta berubah tegang. Daripada ekspresinya yang sentiasa tenang dan dingin, kini mula terpancar aura berbahaya. Para tetamu menyadari perubahan itu, dan menjadi semakin cemas. Otot rahang Adli mengeras, dan penumbuknya digenggam secara semula jadi. Dia coba sedaya upaya menahan diri, bimbang sifat sebenarnya yang telah disembunyikan dengan rapi selama ini akan terbongkar. Namun, apabila mendengar kata-kata Puan Aminah yang seterusnya, kesabarannya sampai ke penghujung. Lelaki bernama Adli Zikri ini. Sebaik sahaja Puan Aminah coba menyambung kata-katanya, Adli mencengkam lengannya dengan kasar. "Hentikan sekarang juga." Suaranya mengandungi nada ugutan yang tidak pernah didengari sebelum ini. Beberapa orang tetamu berdiri dengan cemas. Terutamanya warga emas yang duduk di barisan hadapan, mereka kelihatan tidak tahu apa yang harus dilakukan, seolah-olah ini kali pertama mereka mengalami suasana tegang seperti ini. Namun, Puan Aminah telah bersedia terlalu lama untuk saat ini. Ugutan Adli dan pandangan para tetamu tidak lagi menakutkannya. Puan Aminah menepis tangan Adli dan menjerit dengan suara yang lebih kuat, "Lelaki ini seorang pembunuh, dan dia sedang menipu Aina." Dewan perkahwinan menjadi huru-hara sepenuhnya. Jeritan dan suara riuh rendah kedengaran di sana-sini. Beberapa tetamu coba meninggalkan majelis dengan tergesa-gesa, manakala yang lain mengeluarkan telepon bimbit untuk merekam keadaan itu. "Pembunuh? Apa maksudnya nih? Betul ke? Patut panggil polis ke?" Kata-kata yang keluar dari kalangan tetamu sampai ke telinga Puan Aminah. Ada yang menunjukkan riak wajah tidak percaya, dan ada yang sudah kelihatan ketakutan. Pada ketika itu, pintu belakang dewan terbuka. Encik Ismail masuk bersama 2 orang pegawai polis. Wajah Encik Ismail lebih tegang daripada biasa, tetapi matanya memancarkan sedikit kelegaan. Encik Ismail berpikir dalam hati,
Aina, semuanya sudah berakhir sekarang. Maafkan Pak Cik karena tidak dapat melindungimu. Di tangannya, dia menggenggam erat sebuah pemacu USB dan beberapa helai dokumen. Melihat keadaan itu, Adli segera berundur. Tetapi pegawai polis sudah pun menghampirinya. Pelbagai pengiraan bermain pantas di dalam kepala Adli, mencari jalan untuk melepaskan diri daripada situasi ini. Adli Zikri, sila ikut kami. Pada saat itu, Puan Aminah terduduk dan mula tersak-esak. Segala emosi yang dipendamnya selama ini seolah-olah meletus serentak. Ia adalah campuran perasaan bersalah, lega, dan bimbang terhadap Aina. Maafkan Mak Cik. Mak Cik betul-betul minta maaf, Aina. Puan Aminah berpikir, di mana Aina sekarang? Adakah dia selamat? Adakah tindakannya sudah terlambat? Dia berasa sangat kesal dan benci pada dirinya sendiri karena berdiam diri selama ini akibat ugutan Adli. Para tetamu sukar mempercayai apa yang berlaku. Beberapa menit yang lalu, mereka menjangkakan sebuah majelis perkawinan yang indah, tetapi tiba-tiba muncul pula isu pembunuhan dan polis, membuatkan semuanya terasa tidak nyata. Sebenarnya, semua ini bermula pada hari Puan Aminah menemui surat itu. Surat yang ditemuinya secara tidak sengaja di dalam laci tersembunyi milik Adli. Di dalamnya, tertulis kebenaran mengerikan yang tidak pernah dapat dibayangkannya. Sebaik sahaja membaca surat itu, Puan Aminah sadar betapa besarnya penipuan yang telah menyelubungi hidupnya selama beberapa tahun. Dan kini, seorang lagi insan yang tidak berdosa mungkin akan menjadi mangsa penipuan itu. Maka, Puan Aminah membuat keputusan. Cukup sudah. Kali ini, dia mesti memberitahu kebenaran. Dia berpikir bahwa seorang gadis baik seperti Aina tidak sepatutnya menjadi mangsa Adli, sama seperti dirinya. 3 bulan sebelum penemuan surat itu, semuanya kelihatan sangat normal dan bahagia. Aina Sofia, selepas pulang dari kerjanya di perpustakaan, sedang menunggu Adli Zikri di sebuah kafe berhampiran rumahnya. Hari ini adalah hari terakhir untuk mencoba gaun pengantin. Aina tidak dapat menyembunyikan rasa terujanya sambil memeriksa senarai semak perkawinan di telepon pintarnya. Sahkan senarai tetamu, pilihan terakhir reka bentuk jambangan bunga, persiapan untuk bulan madu. Aina yang bercakap sendirian kelihatan seperti mana-mana bakal pengantin biasa. Pekerja kafe turut tersenyum melihat wajah ceria Aina. Pada masa itu, Aina tidak tahu betapa berharganya rutin harian seperti ini. Sementara itu, Adli sedang menyelesaikan tugas terakhirnya di pejabat. Skrin komputernya dipenuhi dengan dokumen perniagaan, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Pengiraan mengenai harta pusaka bernilai jutaan ringgit yang akan diterimanya selepas memenuhi syarat amanah berlegar-legar di kepalanya. Kawin saja, dan semuanya akan selesai, bisik Adli perlahan. Wajahnya langsung tidak menunjukkan keterujaan seorang lelaki yang akan bertemu dengan kekasihnya. Sebaliknya, hanya ada pengiraan yang dingin. Apabila Adli tiba di kafe, Aina sudah pun membuka majalah perkawinan, sedang merancang hiasan dalaman rumah baru mereka. Adli, tengok sini. Sofani cantik tak? Tanya Aina dengan suara yang ceria. Matanya bersinar dengan tulus. Aina berasa bahagia membayangkan rumah yang akan dibinanya bersama Adli. Adli duduk dan menjawab, pilihlah mana yang Aina suka. Walaupun nadanya dingin, Aina menganggap Adli memang seorang yang tidak pandai meluahkan perasaan. Bagi Aina yang dibesarkan di rumah anak yatim, dihargai pendapatnya sudah cukup membuatnya bersyukur. Kalau macam tuh, saya pilih yang ini. Dan jangan lupa kita perlu pergi berjumpa ibu awak nanti, kata Aina sambil melihat senarai semaknya. Sebenarnya, dia baru bertemu dengan Puan Aminah beberapa kali sahaja. Adli pernah memberitahu bahwa ibunya tidak sihat dan jarang keluar rumah. Wajah Adli serta-merta berubah muram, tetapi Aina tidak perasan akan perubahan itu. Ibu pun teringin nak jumpa Aina, kata Adli, walaupun sebenarnya dia mahu mengelakkan pertemuan antara Puan Aminah dan Aina sebanyak mungkin. Dia tidak dapat menjangka apa yang mungkin akan dikatakan oleh ibunya. Aina langsung tidak tahu apa yang tersirat di dalam hati Adli. Dia hanya berasa teruja dan bimbang untuk memberikan tanggapan yang baik kepada bakal ibu mentuanya. Saya kena siapkan hadiah yang ibu mungkin suka. Agak-agak apa ya? Tanya Aina dengan mata yang polos. Adli terdiam seketika sebelum menjawab, tak perlu apa-apa yang istimewa. Ibu seorang yang sederhana. Sebenarnya, Adli tidak begitu peduli apa yang disukai oleh Puan Aminah. Baginya, Puan Aminah hanyalah satu beban. Namun, kewujudan Puan Aminah diperlukan untuk dia mendapatkan harta pusaka bapaknya.
Setibanya di butik pengantin, Aina mencoba gaunnya untuk kali terakhir. Aina yang berdiri di hadapan cermin kelihatan sangat jelita. Pekerja butik juga tidak dapat menahan rasa kagum. Cantiknya Puan Aina. Encik Adli mesti terkejut nanti, kata pekerja itu sambil tersenyum. Aina juga tersenyum malu melihat pantulan dirinya di cermin. Adli, macam mana? Tanya Aina sambil memandang Adli. Adli memandang Aina seketika, kemudian mengangguk. Cantik. Jawaban yang ringkas, tetapi sudah cukup bagi Aina. Aina tersenyum bahagia dan berpikir, macam mimpi rasanya. Aku pun dapat pakai gaun pengantin yang cantik macam ni dan akan berkahwin. Namun, Aina tidak tahu pada masa itu, apa yang dirasai Adli apabila melihat kecantikannya bukanlah cinta, tetapi kepuasan kerana perkahwinan ini akan menjadi topeng yang sempurna. Selepas selesai mencoba gaun, mereka berdua bergerak ke Dewan Perkahwinan untuk pemeriksaan terakhir. Pekerja Dewan memberikan penerangan dengan ramah. Susunan tempat duduk tetamu boleh dibuat begini, dan bilik menunggu pengantin di sebelah sini. Aina berasa terharu melihat semuanya disediakan dengan sempurna. Bagi dirinya yang membesar di rumah anak yatim, majelis perkahwinan yang gah seperti ini terasa seperti mimpi. Terima kasih kepada Adli, saya dapat adakan majelis yang hebat macam ni, kata Aina dengan tulus. Melihat keikhlasan Aina, Adli berasa sedikit bersalah, tetapi dia segera menepis perasaan itu. Ini perkara biasa. Ketika itu, telepon bimbit Aina berdering. Mesej daripada rakan sekerjanya di perpustakaan. Aina, tahniah atas perkahwinan kau, cemburunya aku, bakal suami kau kacak sangat. Aina tersenyum membaca mesej itu. Menerima ucapan tahniah daripada kawan-kawan juga membuatnya bahagia. Kawan-kawan hantar mesej ucapan tahniah, kata Aina sambil menunjukkannya kepada Adli. Adli hanya mengangguk tanpa menunjukkan minat. Namun pada saat itu, telepon bimbit Adli juga menerima mesej. Wajah Adli serta-merta mengeras selepas memeriksa penghantarnya. Aina tidak melihat perubahan itu, tetapi Adli segera memasukkan teleponnya ke dalam poket. Mesej itu datang dari sebuah pusat kesehatan mental. Ia berkaitan dengan orang itu yang berada di sana. Adli mengeluh perlahan tanpa disedari Aina. Masih terlalu banyak masalah yang belum diselesaikan. Baiklah, kita selesai untuk hari ini, kata pekerja dewan sambil tersenyum. Aina dan Adli dalam perjalanan pulang. Aina berjalan bersama Adli dan berpikir, beberapa hari lagi, aku akan kahwin. Aku nak bina keluarga yang bahagia. Namun, Aina langsung tidak menjangka apa yang akan menimpanya beberapa hari kemudian. Pada suatu petang Ahad, seminggu sebelum majelis perkahwinan, Aina bersama Adli dalam perjalanan untuk bertemu Puan Aminah. Di dalam kereta yang dipandu Adli, Aina tidak henti-henti menggosok tangannya, berasa gemetar. Adli, agak-agak ibu awak akan suka saya tak? Tanya Aina dengan suara cemas. Bagi Aina yang membesar di rumah anak yatim, kewujudan keluarga adalah sesuatu yang asing dan berharga. Terutamanya pertemuan pertama dengan ibu mentua, ia dirasakan sangat penting. Adli menjawab sambil memegang stereng, jangan risau. Ibu seorang yang baik. Namun, suaranya kedengaran lebih tegang daripada biasa. Dia berpikir dalam hati, harap-harap ibu tak cakap benda yang bukan-bukan. Sebenarnya, Adli mahu menangguhkan pertemuan ini selama mungkin, tetapi kerana Aina terus meminta, dia terpaksa mengaturkannya. Aina memeriksa sekali lagi beg hadiah yang telah disediakannya dengan teliti. Sebuah hamper kuih tradisional, ginseng untuk kesehatan, dan sehelai tudung sutera yang cantik. Hadiah yang saya siapkan ni oke tak keterlaluan ke? Melihat keprihatinan Aina, Adli merasakan emosi yang kompleks seketika. Aina begitu tulus dan baik, adakah perbuatannya ini betul? Tetapi pikiran itu cepat hilang. Adli tidak mempunyai pilihan lain. Apabila tiba di apartemen Puan Aminah, jantung Aina berdegup lebih kencang. Di dalam lift, dia terus merapikan penampilannya. Adli menekan loceng pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan Aina terkejut melihat keadaan Puan Aminah. Dia kelihatan jauh lebih kurus dan letih daripada yang dibayangkan. Makcik, apa kabar? Aina memberi salam dengan sopan. Puan Aminah memandang Aina dengan riak wajah yang sukar ditafsir. Melihat mata Aina yang jernih dan tulus, hatinya terasa semakin berat. Oh, Aina rupanya. Masuklah, kata Puan Aminah sambil membuka pintu, tetapi suaranya kedengaran sedikit janggal. Aina merasakan suasana yang aneh itu, tetapi menganggapnya biasa karena ini adalah pertemuan pertama. Duduk di ruang tamu, Aina menghulurkan hadiah yang dibawanya dengan sopan. Makcik, harap makcik suka.
Puan Aminah menerima hadiah itu dan menjawab, "Terima kasih, Aina. Susah-susah saja bawa semua nih." Aina perasan tangan Puan Aminah sedikit terketar-ketar. Dia bimbang jika Puan Aminah menghidap sebarang penyakit. Makcik tak sihat ke?" tanya Aina dengan nada bimbang. Puan Aminah kelihatan sedikit terkejut, kemudian tersenyum paksa dan menjawab, "Tak adalah, makcik oke. Cuma cuaca sejuk sekarang nih, tangan jadi macam nih." Tetapi sebenarnya, getaran tangan Puan Aminah adalah disebabkan oleh tekanan dan kebimbangan. Tekanan psikologi yang diterimanya karena Adli semakin menjadi-jadi. Sementara Adli menyediakan teh di dapur, Puan Aminah dan Aina berbual di ruang tamu. "Aina kerja apa?" tanya Puan Aminah. Aina menjawab dengan wajah ceria, "Saya bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan awam. Saya sangat suka buku, jadi saya seronok bekerja di sana." "Baguslah kerja tuh," jawab Puan Aminah, tetapi dalam hatinya dia berpikir, seorang gadis yang baik dan tulus seperti ini akan berkahwin dengan Adli. Puan Aminah mula berpikir sama ada dia patut memberitahu kebenaran kepada Aina. Aina melihat sekeliling ruang tamu dan berkata, "Rumah ini nampak selesa dan kemas, mesti hasil sentuhan makcik." Tetapi Aina tidak perasan botol-botol obat yang diletakkan di satu sudut ruang tamu dan bunyi-bunyi kecil yang datang dari arah bilik tidur Puan Aminah. Puan Aminah tidak dapat tidur lena setiap malam. Adli keluar membawa teh dan menyertai perbualan mereka. "Ibu, macam mana perbualan dengan Aina?" "Dia seorang yang sangat baik," jawab Puan Aminah, tetapi pandangan matanya terhadap Adli menyiratkan perasaan yang berbeza. Aina tidak terlepas pandang akan isyarat halus itu. Sambil minum teh, Aina bertanya, "Makcik, masa kecil dulu Adli macam mana?" Seketika, riak wajah Puan Aminah dan Adli serentak berubah tegang. Aina merasakan perubahan itu tetapi tidak faham mengapa. Puan Aminah teragak-agak seketika sebelum menjawab, "Dia seorang budak yang pendiam." Sebenarnya, Puan Aminah bukanlah ibu kandung Adli, jadi dia tidak banyak tahu tentang zaman kanak-kanak Adli, tetapi dia tidak boleh menjelaskan perkara itu kepada Aina. Adli segera menukar topik, "Ibu, persiapan perkawinan hampir selesai. Jangan lupa datang ya." "Ya, Ibu datang," jawab Puan Aminah, tetapi suaranya tidak kedengaran yakin. Dia tidak pasti sama ada dia boleh atau patut menghadiri majelis perkawinan itu. Ketika itu, Aina bertanya dengan berhati-hati, "Makcik, pernah dengar tak tentang orang yang Adli pernah kenal sebelum nih?" Wajah Puan Aminah serta-merta menjadi pucat. Adli juga memandang Aina dengan tegang. "Kenapa tanya macam tuh?" tanya Adli dengan suara yang lebih tajam daripada biasa. Aina terkejut dan menjawab, "Oh, saja nak tahu. Kawan-kawan kan suka tanya tentang kisah cinta masing-masing." Mendengar soalan tulus Aina, hati Puan Aminah bagai dihiris. Terlalu banyak kebenaran yang perlu Aina tahu, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk memulakannya. "Aina." Sebaik sahaja Puan Aminah coba berkata sesuatu, Adli cepat-cepat memotong, "Perkara lepas tak penting. Yang penting sekarang." Suara Adli mengandungi nada amaran. Puan Aminah terdiam semula selepas menerima pandangan itu. Aina merasakan suasana yang aneh tetapi tidak tahu apa masalahnya. Dia hanya menganggap mereka berasa janggal karena ini pertemuan pertama. "Tapi makcik, kesehatan makcik oke ke? Nampak macam banyak makan obat," tanya Aina dengan risau. Puan Aminah terkejut seketika tetapi segera menjawab, "Bila dah berumur nih, macam-macamlah kena jaga." Tetapi sebenarnya, kebanyakan obat itu adalah untuk keresahan dan insomnia yang dihidapinya. Tekanan yang diterima karena Adli semakin teruk. Masa berlalu, dan tiba masanya untuk pulang. Aina berdiri dan berkata, "Makcik, gembira sangat dapat jumpa hari ini. Lepas kawin nanti, saya akan selalu datang melawat." Puan Aminah memegang tangan Aina dan berkata, "Aina, sentiasa berhati-hati. Dan kalau ada apa-apa yang aneh berlaku, hubungi makcik bila-bila masa." Aina dapat merasakan kata-kata Puan Aminah bukanlah sekadar basa-basi. Ia seolah-olah mempunyai makna yang lebih mendalam. "Baik, makcik. Terima kasih," jawab Aina, tetapi satu persoalan timbul di hatinya. Kenapa Puan Aminah berkata begitu? Dalam perjalanan turun dengan lift, Aina bertanya kepada Adli, "Adli, ibu awak nampak letih sikit. Dia oke ke?" Adli menjawab tanpa ekspresi, "Dia memang macam tuh, jangan risau." Namun, Aina tidak dapat menghilangkan perasaan curiga. Tangan Puan Aminah yang terketar-ketar, perbualan yang janggal, dan pesanan terakhirnya,
Semuanya seolah-olah lebih daripada sekadar kejanggalan pertemuan pertama. Malam itu, Aina berbaring di atas katil dan berpikir, macam ada sesuatu yang ibu nak sampaikan pada aku. Tetapi Aina tidak pernah terbayang betapa terdesaknya Puan Aminah mahu memberitahu kebenaran. Pada malam sebelum hari perkawinan, Aina sedang mengemas barang-barang terakhirnya. Sambil memasukkan barang-barang untuk dibawa ke rumah baru ke dalam kotak, dia merasakan campuran perasaan teruja dan gemetar. Betul keesok aku akan kawin. Aina bercakap sendirian sambil memandang gaun pengantin yang tergantung. Gaun putih itu kelihatan lebih indah di bawah cahaya bulan. Bagi Aina yang dibesarkan di rumah anak yatim, ini adalah saat yang diimpikan. Ketika itu, loceng pintu berbunyi. Sudah lewat pukul 11 malam, jadi Aina terkejut. Siapakah yang datang pada waktu begini? Apabila membuka pintu, Puan Aminah sedang berdiri di situ. Dia kelihatan jauh lebih cemas daripada biasa. Wajahnya pucat, dan dia menggenggam erat sebuah beg kecil. "Mak Cik, kenapa datang lewat malam macam ni?" tanya Aina dengan terkejut. Puan Aminah memandang Aina dan berkata dengan suara bergetar, "Aina, boleh Mak Cik cakap sekejap dengan kamu?" Riak wajah Puan Aminah begitu serius sehingga Aina merasakan seperti ada perkara besar yang telah berlaku. "Ya, Mak Cik, masuklah." Tetapi Puan Aminah menggelengkan kepala. "Tak apa, kita cakap di luar." Sambil berjalan-jalan. Walaupun cadangan Puan Aminah aneh, Aina memakai kotnya dan mengikut. Mereka berdua berjalan perlahan di lorong sunyi berhampiran rumah Aina. Untuk seketika, tiada siapa yang bersuara. Puan Aminah kelihatan sedang memikirkan sesuatu, manakala Aina menunggu dengan perasaan cemas. "Mak Cik, ada apa sebenarnya?" Nampak serius sangat, tanya Aina dengan berhati-hati. Puan Aminah berhenti berjalan seketika dan memandang Aina. "Aina, Mak Cik betul-betul tak tahu apa nak buat." Suara Puan Aminah dipenuhi rasa putus asa. Aina memegang tangan Puan Aminah dan berkata dengan bimbang, "Cakaplah perlahan-lahan, kalau ada apa-apa yang saya boleh tolong." Puan Aminah merasakan kehangatan hati Aina dan berasa lebih sedih. Dia berpikir bahwa seorang gadis yang tulus dan baik seperti ini tidak sepatutnya menjadi mangsa Adli. "Aina, sejauh mana kamu kenal Adli?" tanya Puan Aminah dengan berhati-hati. Aina berpikir sejenak dan menjawab, dia seorang yang pendiam, tapi dia layan saya dengan baik." Mendengar jawaban Aina, Puan Aminah mengeluh panjang. Adli yang Aina kenal hanyalah secebis kecil daripada dirinya yang sebenar. "Aina, ada sesuatu yang Mak Cik nak cakap." "Perkara yang sangat penting," kata Puan Aminah dengan nada tegas. Aina menjadi gemetar melihat wajah serius Puan Aminah. Adli bukan seperti yang kamu sangka." "Apa maksud Mak Cik?" tanya Aina dengan bingung. Puan Aminah teragak-agak seketika, kemudian menyambung, "Aina, lari cepat. Kamu tak boleh kawin esok." Seketika, pikiran Aina menjadi kosong. Pada malam sebelum perkawinan, ibu mentuanya menyuruhnya lari. Dia tidak dapat memahami situasi ini. "Mak Cik, saya tak faham apa maksud Mak Cik sebenarnya?" tanya Aina dengan suara bergetar. Puan Aminah memegang bahu Aina dan berkata dengan bersungguh-sungguh, "Adli kawin dengan kamu bukan sebab cinta, dia ada tujuan lain." "Tujuan lain?" ulang Aina. Puan Aminah mengangguk dan mula menjelaskan, "Bapak Adli, arwah suami Mak Cik, Zulkifli, ada tinggalkan harta pusaka, tapi ada syarat untuk dapatkan harta tu." Puan Aminah menyambung, "Syaratnya ialah dia mesti membina sebuah keluarga yang normal. Sebab itulah Adli." Ketika Puan Aminah tidak dapat menyambung kata-katanya, Aina perlahan-lahan mula memahami keadaan. "Jadi saya cuma untuk memenuhi syarat tu?" Suara Aina semakin perlahan. Puan Aminah mengangguk dan menjawab, "Maafkan Mak Cik, Mak Cik betul-betul minta maaf, sepatutnya Mak Cik beritahu lebih awal." Aina terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa untuk seketika. Sukar untuk menerima hakikat bahwa semua yang dipercayainya selama ini adalah satu pembohongan. "Tapi Mak Cik, walaupun tujuannya macam tu," kata Aina, masih coba mempercayai Adli. Puan Aminah semakin buntu melihat ketulusan Aina. "Aina, bukan itu saja. Adli seorang yang berbahaya." "Berbahaya macam mana?" Sebaik sahaja Aina coba bertanya, Puan Aminah mengeluarkan sepucuk surat lama dari bagnya. "Tengok nih. Mak Cik jumpa dalam bilik Adli." Puan Aminah menyerahkan surat itu kepada Aina dan berkata, "Selepas baca surat nih barulah Mak Cik tahu betapa dahsyatnya perkara yang Adli dah buat." Aina menerima surat itu dengan tangan yang terketar-ketar. Di sampul surat itu, tertera nama seorang wanita yang tidak dikenali.
Surat siapa nih? Bekas tunang Adli, tapi orang tuh sekarang. Puan Aminah berhenti bercakap. Aina coba membuka surat itu, tetapi Puan Aminah menghalangnya. Jangan baca di sini, isinya terlalu mengejutkan. Puan Aminah melihat sekeliling dengan berhati-hati dan berkata, yang penting ialah ini, Aina. Adli pernah buat perkara macam nih sekali sebelum nih, dan akibatnya, hidup seseorang hancur sepenuhnya. Mendengar kata-kata Puan Aminah, Aina menjadi semakin cemas. Sisi baru Adli yang tidak pernah diketahuinya mulai terbongkar. Mak Cik, jadi Adli sekarang ada di mana? Tanya Aina sambil tiba-tiba melihat sekeliling. Puan Aminah menjawab dengan riak wajah tegang, dia mungkin ada di rumah, tapi dia tak boleh tahu kita berjumpa. Ketika itu, kedengaran bunyi kereta dari jauh. Mereka berdua secara nalurinya bersembunyi di dalam lorong. Mak Cik, kalau dia betul-betul orang yang menakutkan, kenapa Mak Cik diam selama ini? Tanya Aina dengan suara bergetar. Puan Aminah menundukkan kepala dan menjawab, Mak Cik takut. Adli selalu ugut Mak Cik, dan Mak Cik tak ada bukti. Ugut? Adli kata, kalau Mak Cik cakap benda yang bukan-bukan, Mak Cik pun akan dalam bahaya. Jadi selama ini Mak Cik terpaksa diam. Mendengar pengakuan Puan Aminah, seluruh badan Aina menggigil. Lelaki yang akan dikahwininya adalah seorang yang mengugut ibu mentuanya sendiri. Aina, masih belum terlambat. Pergi jauh dari sini sekarang. Dan jangan pernah muncul depan Adli lagi, rayu Puan Aminah. Tetapi Aina keliru. Tapi Mak Cik, kalau saya lari, apa akan jadi pada Mak Cik? Mendengar kebimbangan Aina, Puan Aminah tersenyum pahit. Mak Cik tak apa, dah lama Mak Cik hidup macam ni. Namun, Aina tidak sanggup meninggalkan Puan Aminah dan melarikan diri seorang diri. Seolah-olah dapat membaca hati Aina, Puan Aminah berkata, Aina, asalkan kamu selamat. Itulah harapan terakhir Mak Cik. Pada saat itu, Aina sadar betapa besar keberanian yang Puan Aminah kumpulkan untuk memberitahunya kebenaran. Dan betapa seriusnya keadaan ini. Mak Cik, apa yang patut saya buat? Tanya Aina dengan suara putus asa. Puan Aminah menggenggam erat tangan Aina dan menjawab, pertama, jangan balik rumah malam nih. Tidur di tempat yang selamat dan hubungi Mak Cik esok pagi. Puan Aminah menyerahkan sekeping kertas kecil kepada Aina dan berkata, hubungi nomor nih. Dan tolong baca surat nih. Kamu akan faham semuanya. Aina menerima surat dan kertas itu dan bertanya, Mak Cik pula macam mana? Mak Cik akan buat apa yang patut Mak Cik buat. Mak Cik tak akan tunduk pada ugutan Adli lagi. Suara Puan Aminah mengandungi tekad yang baru. Melihat Puan Aminah, Aina berpikir bahwa dia juga perlu berani. Mereka berdua berpisah secara senyap. Puan Aminah hilang dalam kegelapan, manakala Aina berdiri memandang surat di tangannya. Pada masa itu, Aina tidak tahu bahwa malam ini akan mengubah hidupnya sepenuhnya, dan betapa besarnya kesan pengakuan berani Puan Aminah. Malam itu, Aina membawa surat yang diberikan oleh Puan Aminah dan menuju ke sebuah kafe 24 jam. Dia takut untuk berada di rumah seorang diri. Duduk di sudut kafe, dia membuka sampul surat itu dengan tangan yang terketar-ketar. Surat itu dipenuhi dengan tulisan tangan seorang wanita. Semakin dia membaca, wajah Aina menjadi semakin pucat. Kepada Puan Aminah, saya menulis surat ini dari sini. Dari tempat yang dipanggil Pusat Kesehatan Mental, sudah 2 bulan sejak lelaki bernama Adli Zikri itu mengurung saya di sini. Aina membaca surat itu sambil tangannya menggigil. Isinya terlalu mengejutkan. Adli ajak saya kawin, tapi itu semua bohong. Bila saya dapat tahu kebenarannya, dia mula menggunakan kekerasan, dan akhirnya dia jadikan saya orang gila dan kurung saya di sini. Selepas selesai membaca surat itu, Aina berlari ke tandas dan muntah. Lelaki yang disangkanya dicintai adalah orang yang melakukan perbuatan sekeji ini. Kira-kira pukul 5 pagi, Aina pulang ke rumah dan terkejut apabila membuka pintu, Adli sedang duduk di ruang tamu. Aina, dari mana? Tanya Adli dengan suara dingin. Suasananya sama sekali berbeza daripada biasa. Jantung Aina berdegup kencang, tetapi dia coba menjawab dengan tenang, saya pergi jalan-jalan. Tak boleh tidur. Jalan-jalan pukul 5 pagi? Suara Adli penuh dengan keraguan. Aina menyembunyikan surat itu jauh di dalam bagnya dan menjawab, saya gemetar sebab esok nak kawin. Awak pula kenapa ada di sini? Saya datang sebab risaukan Aina, kata Adli, tetapi pandangan matanya langsung tidak seperti orang yang risau. Sebaliknya, ia adalah pandangan mata yang mencurigai dan mengawasi. Aina teringat akan isi surat itu dan badannya menggigil. Tetapi dengan pikiran bahwa dia tidak boleh kantoi,
Dia tersenyum paksa dan berkata, "Terima kasih. Tapi saya penat sikit, nak mandi." "Baiklah, saya tunggu di sini sekejap," kata Adli tanpa berganjak dari sofa. Aina berasa cemas tetapi terpaksa menuju ke bilik air. Semasa mandi, pikiran Aina bercelaru. Betul ke Adli orang macam tuh? Tapi surat tuh terasa sangat nyata. Keluar dari bilik air, Aina ternampak Adli sedang menyelongkar bagnya. "Adli, apa awak buat?" tanya Aina dengan terkejut. Adli menjawab dengan selamba, "Saya cari pengecas telepon." Tetapi Aina tahu Adli sedang berbohong. "Mujurlah surat itu disembunyikan di dalam bilik air." "Saya tak suka awak selongkar beg saya sembarangan," kata Aina dengan nada tegas buat kali pertama. Adli memandang Aina seolah-olah terkejut. Bila Aina cakap macam tuh, nampak macam ada sesuatu yang disembunyikan. Suara Adli menjadi semakin dingin. Jantung Aina berdegup laju, tetapi dia tidak berundur. "Apa yang nak disembunyikan? Tapi tolonglah hormati privasi saya." "Privasi?" Adli berkata dengan nada sinis. "Kita akan kawin esok, apa privasinya lagi?" Pada saat itu, Aina sadar Adli menganggapnya sebagai hak miliknya sepenuhnya. "Walaupun kita kawin, tak bermakna kita boleh awasi semua perkara tentang satu sama lain," kata Aina dengan berani. Wajah Adli serta-merta berubah. "Apa maksud awak dengan awasi?" Adli melangkah setapak ke arah Aina. Aina secara nalurinya berundur. "Bukankah kita patut saling percaya saja?" kata Aina dengan suara bergetar. Adli mencengkam bahu Aina dengan kasar. "Aina, awak ada jumpa sesiapa ke?" Jari Adli menekan bahu Aina. Aina berasa sakit, tetapi pandangan mata Adli lebih menakutkan. "Saya tak jumpa sesiapapun, lepaskan saya." Aina coba menepis tangan Adli, tetapi tenaga Adli lebih kuat. "Jangan bohong. Sejak semalam lagi awak nampak pelik." Suara Adli menjadi semakin mengancam. Barulah Aina sadar bahwa apa yang dibacanya dalam surat itu adalah kenyataan. "Saya cakap tak jumpa sesiapa, tak jumpalah," jerit Aina sambil menepis tangan Adli dengan sekuat hati. Adli terkejut dan melepaskan tangannya. Keadaan menjadi sunyi seketika. Adli memandang Aina tajam, dan Aina membalas pandangannya sambil coba menenangkan nafas. "Sejak bila Aina jadi pembangkang macam ni?" Adli tersenyum sinis. Senyuman itu mempunyai sesuatu yang menyeramkan. "Ini bukan membangkang. Ini hak saya," jawab Aina. Biasanya, dia tidak akan berani berkata begitu, tetapi selepas membaca surat itu, seolah-olah dia telah sadar. Adli tiba-tiba mencengkam dagu Aina dengan kasar. "Aina, jangan buat benda pelik masa majelis kawin esok." Suara Adli adalah satu ugutan yang jelas. Melihat wajah sebenar Adli, seluruh badan Aina menjadi kaku. Apa maksud awak?" "Cuma senyum cantik dan berlakon jadi pengantin yang bahagia. Faham?" Jari Adli menekan dagu Aina dengan lebih kuat. Aina berasa sakit tetapi coba menahan air mata. "Lepaskan," kata Aina dengan tegas. Adli memandang Aina seketika, kemudian melepaskan tangannya. "Bagus. Tapi ingat, esok hari istimewa kita." Adli berdiri dan berkata. Semasa berjalan keluar, dia menoleh untuk kali terakhir dan berkata, "Oh ya, tidur awal malam nih, esok tak boleh penat." Selepas pintu ditutup, Aina terduduk. Seluruh badannya menggigil, dan kesan jari Adli masih terasa di dagunya. Aina mengeluarkan surat itu dari bilik air dan membacanya sekali lagi. Kini, setiap perkataan terasa seperti kenyataan. "Tolonglah jangan ada mangsa seterusnya. Adli seorang yang sangat berbahaya." Aina membaca baris terakhir surat itu dan membuat keputusan. Dia tidak akan menjadi mangsa yang naif lagi. Aina mengeluarkan telepon bimbitnya dan menghantar mesej ke nomor yang diberikan oleh Puan Aminah. "Makcik, saya dah baca surat tuh. Adli baru saja datang tadi, dan saya sangat takut. Apa yang patut saya buat?" Selepas menghantar mesej, Aina melihat keluar tingkap. Kereta Adli masih berada di hadapan apartemennya. Dia sedang mengawasi aku. Aina berasa seram sejuk, tetapi pada masa yang sama, dia juga berasa marah. Berani dia menghina dan mengugutnya begini. Semasa membesar di rumah anak yatim, Aina pernah mengalami pelbagai situasi krisis. Setiap kali, dia terpaksa melindungi dirinya sendiri. Keadaan sekarang juga sama. Aina mengeluarkan perakam suara kecil dari bagnya. Ia digunakan untuk mencatat minit mesyuarat di perpustakaan. Lain kali kalau Adli ugut, aku akan rakam. Aina memutuskan untuk tidak lagi menjadi mangsa yang lemah. Dia berjanji tidak akan berakhir seperti penulis surat itu. Melihat kereta Adli hilang dari pandangan,
Aina menarik nafas lega, tetapi dia tahu ini hanyalah permulaan. Dia tidak tahu apa yang akan berlaku pada majelis perkawinan esok, tetapi Aina bertekad untuk bersedia. Bersama Puan Aminah, dia akan mendedahkan kebenaran tentang Adli. Pada masa itu, Aina tidak tahu betapa telitinya Adli telah merancang segalanya, dan betapa berbahayanya keadaan mereka. Menerima message Aina, Puan Aminah tidak dapat tidur. Dia melihat keluar tingkap sambil teringat peristiwa beberapa tahun kebelakangan ini. Terutamanya kenangan pada hari dia menemui surat itu 3 bulan yang lalu masih segar diingatan. Hari itu, Puan Aminah sedang membersihkan bilik Adli apabila dia menemui surat itu di bahagian paling dalam laci meja. Di sampul surat itu, tertera nama Sarah Yasmin. Membaca surat itu, Puan Aminah terkejut. Kandungannya menyatakan bahwa seorang wanita bernama Sarah Yasmin telah dimasukkan ke hospital sakit jiwa secara paksa. Yang lebih mengejutkan ialah wanita itu adalah bekas tunang Adli. Keesokan harinya, Puan Aminah terus menuju ke hospital sakit jiwa yang tertera di surat itu. Di satu sudut hatinya, dia berharap itu semua bohong, tetapi dia tidak dapat menahan diri daripada memastikannya. Di kaunter pendaftaran hospital, Puan Aminah bertanya dengan berhati-hati, "Maaf, ada pesakit bernama Sarah Yasmin di sini?" Juru rawat memeriksa komputer dan mengangguk. "Ada." "Puan ada buat temu janji untuk melawat?" Jantung Puan Aminah berdegup kencang. Orang itu benar-benar wujud. Saya ahli keluarganya." Puan Aminah berbohong. Dia perlu tahu kebenarannya. Bertemu di bilik lawatan, Sarah Yasmin adalah seorang wanita berusia 28 tahun yang kelihatan sangat kurus. Matanya kelihatan cemas, tetapi pikirannya kelihatan waras. "Puan siapa?" tanya Sarah dengan berhati-hati. Puan Aminah menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab, "Saya Ibu Adli Zikri." Seketika, wajah Sarah menjadi pucat. Seluruh badannya mula menggigil. "Adli Zikri? Dia yang hantar Puan ke sini?" tanya Sarah dengan suara ketakutan. Puan Aminah segera menggelengkan kepala. "Bukan, saya bukan di pihaknya. Saya datang sebab nak tahu kebenarannya." Mungkin keikhlasan Puan Aminah dirasai, Sarah menjadi sedikit tenang. "Betul bukan Adli yang hantar?" "Betul. Saya terjumpa surat awak secara tidak sengaja." Apabila Puan Aminah menunjukkan surat itu, Sarah mula menangis. "Oh, Puan yang terima surat yang saya tulis. Syukurlah." Sarah mula bercerita dengan suara bergetar. "Pada mulanya, saya ingatkan dia seorang yang baik." Mendengar cerita Sarah, Puan Aminah semakin terkejut. Tapi selepas bertunang, dia mula berubah. "Dia sentiasa mengawasi apa yang saya buat dan melarang saya berjumpa kawan-kawan. Kalau begitu, kenapa tak jadi kawin?" tanya Puan Aminah. Sarah mengeluh panjang dan menjawab, "Saya terjumpa kebenarannya secara tidak sengaja. Sebab sebenar Adli nak kawin dengan saya." Sarah menyambung, "Semuanya sebab harta pusaka yang ditinggalkan oleh ayah Adli. Dia cuma nak gunakan saya." Mendengar kata-kata Sarah, seluruh badan Puan Aminah menjadi sejuk. Perkara yang sama sedang berlaku kepada Aina. "Jadi apa yang berlaku?" "Saya bersemuka dengan Adli tentang perkara itu." Sarah berhenti bercakap dan menyelak lengan bajunya. "Terdapat parut di situ. Adli pukul saya. Dan dia sebarkan habar angin yang saya nih gila." Puan Aminah terkejut melihat parut Sarah. Selepas itu, keadaan jadi lebih teruk. "Setiap kali saya coba beritahu kebenaran, dia ugut saya." "Ugut macam mana?" "Dia kata dia akan cederakan ibu bapak saya. Jadi saya terpaksa diam." Sarah terus bercerita sambil menangis. "Akhirnya, Adli masukkan saya ke sini secara paksa. Dia siap buat laporan perubatan palsu yang mengatakan saya sakit jiwa." Mendengar cerita Sarah, Puan Aminah berasa marah. Dia sadar betapa jahatnya Adli. "Tapi apa kata ibu bapak awak?" "Adli beritahu mereka yang saya sakit mental dan sedang dirawat. Mereka percaya cakap dia," kata Sarah dengan suara putus asa. "Dokter di sini pun saya rasa dah disogok oleh Adli. Walaupun saya cakap saya normal, mereka tak dengar." Puan Aminah memegang tangan Sarah dan berkata, "Saya akan tolong awak. Perkara macam ni tak boleh berterusan. Betul ke?" "Tapi Adli seorang yang sangat menakutkan," kata Sarah dengan bimbang. "Dan katanya akan ada mangsa lain?" Puan Aminah mengangguk. "Ya, namanya Aina Sofia. Mereka akan kawin esok." Sarah terkejut dan berdiri. "Tak boleh, kita kena hentikan. Dia pun akan jadi macam saya. Sebab itulah saya datang ke sini." "Saya perlukan bukti," kata Puan Aminah dengan tegas. Sarah berpikir sejenak dan berkata, "Saya ada sesuatu."
Mesej ugutan yang Adli hantar pada saya. Sarah mengeluarkan sebuah telepon bimbit kecil dari bawah katilnya. Semuanya tersimpan dalam telepon Ni. Kemudian, Sarah teragak-agak dan menyambung. Saya juga tahu macam mana ayah Adli meninggal. Apa maksud awak? Tanya Puan Aminah dengan terkejut. Adli pernah cakap masa dia mabuk, dia yang bunuh ayah dia sendiri. Seluruh badan Puan Aminah menggigil. Adli telah membunuh arwah suaminya, Zulkifli. Dia kata dia bagi ayahnya minum obat berlebihan, dan buat seolah-olah kematian itu semula jadi. Mendengar pengakuan Sarah, Puan Aminah membuat keputusan. Dia tidak boleh membiarkan kejahatan Adli berterusan. Sarah, boleh bagi telefoni pada saya? Ya, ambillah. Dan tolonglah selamatkan Aina, rayu Sarah. Selepas selesai melawat, Puan Aminah berdiri kaku di tempat letak kereta untuk seketika. Kejutan mengetahui wajah sebenar Adli terlalu besar. Pada hari yang sama, Encik Ismail juga telah pergi ke sebuah firma guaman untuk memeriksa wasiat Zulkifli. Di dalamnya, tertulis dengan jelas syarat pewarisan, hanya jika membina sebuah keluarga yang normal. Sejak itu, Puan Aminah mula merancang, mencari cara untuk menyelamatkan Aina dan mendedahkan jenayah Adli. Tetapi ia tidak mudah. Adli sentiasa mengawasinya. Jadi, Puan Aminah menunggu peluang. Dan akhirnya, malam semalam, dia memberanikan diri untuk memberitahu kebenaran kepada Aina. Puan Aminah memandang telepon bimbit yang diterimanya daripada Sarah dan berpikir, semuanya mesti dihentikan sekarang. Tak boleh ada mangsa lagi. Matahari mula terbit di luar tingkap. Hari ini adalah hari perkawinan Aina. Tetapi Puan Aminah bertekad untuk memastikan perkawinan itu tidak akan berlangsung. Puan Aminah menghantar mesej kepada Aina. Aina, hati-hati hari ini. Dan jangan datang ke majelis. Makcik akan selesaikan semuanya. Tetapi Puan Aminah tidak tahu bahwa Adli sudah pun mencari Aina, dan apa yang akan berlaku di Dewan Perkawinan hari ini. Pagi hari perkawinan, Aina membaca mesej Puan Aminah dan berasa keliru. Nasihatnya adalah untuk tidak datang, tetapi adakah melarikan diri sahaja jawabannya? Aina menelepon Encik Ismail. Dia adalah satu-satunya penjaganya sejak dari rumah anak yatim lagi. Pak Cik Ismail, saya nih. Aina, kenapa nih? Hari ini kan hari kawin kau, tapi suara kau lain macam. Kedengaran suara bimbang Encik Ismail. Aina menahan air mata dan berkata, Pak Cik, ada masalah besar. Adli tuh orang jahat. Apa kau cakap nih? Coba cerita satu-satu. Aina menceritakan semua yang berlaku sejak semalam. Amaran Puan Aminah, isi surat itu, dan ugutan Adli. Mendengar cerita Aina, Encik Ismail menjadi semakin marah. Berani budak tuh. Aina, kau kat mana sekarang? Saya kat rumah. Tapi rasa macam Adli tengah awasi saya. Baiklah, keluar dari rumah tuh sekarang. Pak Cik datang ambil. Encik Ismail biasanya seorang yang pendiam, tetapi mendengar Aina dalam bahaya, dia tidak boleh duduk diam. Sejam kemudian, apabila Encik Ismail tiba di hadapan rumah Aina, Aina sudah pun menunggu dengan beg pakaian ringkas. Pak Cik, sebaik sahaja masuk ke dalam kereta Encik Ismail, Aina terus menangis. Encik Ismail mengusap kepala Aina dan berkata, tak apa, Aina, Pak Cik akan selesaikan semuanya. Di dalam kereta, Aina menunjukkan surat dan nomor yang diberikan Puan Aminah kepada Encik Ismail. Ini buktinya, Pak Cik. Surat daripada bekas tunang Adli. Encik Ismail membaca surat itu sambil menggenggam penumbuknya. Budak tak guna nih. Aina, jangan risau. Kita akan menang. Tapi Pak Cik, macam mana? Siapa yang akan percaya? Tanya Aina dengan cemas. Encik Ismail berpikir sejenak dan berkata, Aina, Pak Cik pernah cerita dulu kan? Masa muda dulu, Pak Cik pun pernah lalui banyak benda susah. Ya, saya ingat. Masa tuh Pak Cik belajar sesuatu. Kalau tak nak jadi mangsa orang jahat, kita kena kumpul bukti yang kukuh. Selepas menghantar Aina ke tempat yang selamat, Encik Ismail mula bergerak seorang diri. Tanpa pengetahuan Aina, dia sebenarnya sudah mula menyiasat Adli sejak beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu Adli, Encik Ismail sudah merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Cara Adli melayan Aina bukanlah seperti orang yang benar-benar mencintai. Encik Ismail pernah bekerja sebagai penyiasat persendirian. Menggunakan pengalamannya itu, dia mengekori Adli dan menemui banyak perkara aneh. Tiba di Dewan Perkawinan dahulu, Encik Ismail pergi ke pejabat pengurusan. Selamat sejahtera. Saya perlu periksa rekaman CCTV berkaitan majelis hari ini. Ada apa-apa masalah ke?
Tanya pekerja pejabat pengurusan. Encik Ismail menunjukkan kad namanya dan berkata, saya bekerja dalam bidang keselamatan. Saja nak periksa awal-awal, takut ada masalah. Menggunakan kenalan lamanya, Encik Ismail berjaya mengakses CCTV Dewan Perkawinan, dan dia menemui sesuatu yang mengejutkan. Beberapa hari yang lalu, Adli datang seorang diri ke Dewan Perkawinan dan berkelakuan aneh. Dia kelihatan berulang-alik di sekitar bilik menunggu pengantin, memeriksa sesuatu. Pelik, apa yang dia nak periksa? Encik Ismail menyalin rakaman CCTV itu ke dalam pemacu USB. Dia juga berbual dengan pekerja dewan. Maaf, pengantin lelaki ada buat permintaan pelik tak? Oh, bila tuan cakap macam tu, dia ada minta kunci bilik menunggu pengantin. Katanya nak siapkan hadiah kejutan untuk pengantin perempuan. Mendengar keterangan pekerja itu, Encik Ismail berasa seram sejuk. Adli sedang merancang sesuatu. Encik Ismail terus ke balai polis. Dia ada seorang kenalan detektif di sana. Inspektor Kamal, lama tak jumpa. Ismail. Lama tak nampak. Ada apa datang sini? Inspektor Kamal menyapa dengan mesra. Encik Ismail berkata dengan wajah serius, Inspektor, ada perkara penting. Mungkin boleh jadi kes pembunuhan. Encik Ismail menjelaskan semua keadaan kepada Inspektor Kamal. Surat itu, rakaman CCTV, dan kelakuan mencurigakan Adli. Ismail, ini kes serius nih. Bukti kau kukuh ke? Ya, kukuh. Dan mungkin ada mangsa lain. Selepas berbincang dengan rakan-rakannya, Inspektor Kamal berkata, baiklah, kami akan bersiap sedia. Tapi untuk tangkap dia di tempat kejadian, kita perlukan bukti yang sangat jelas. Sebab itulah saya ada rancangan. Encik Ismail menjelaskan rancangannya. Rancangannya adalah untuk menangkap Adli di tempat kejadian semasa dia coba melakukan sesuatu di Dewan Perkawinan. Sementara itu, Aina menunggu di tempat selamat yang disediakan oleh Encik Ismail. Dia coba menelepon Puan Aminah, tetapi tidak diangkat. Makcik oke ke? Aina berasa bimbang tetapi memutuskan untuk mempercayai Encik Ismail dan menunggu. Menjelang petang, para tetamu mula berkumpul di Dewan Perkawinan. Tetapi pengantin perempuan tidak kelihatan. Adli menjadi semakin cemas, dia terus menelepon Aina, tetapi tidak diangkat. Mana Aina pergi? Ketika Adli sedang bercakap sendirian dengan marah, Encik Ismail muncul di Dewan. Tetamu pihak lelaki ke? Tanya pekerja Dewan. Encik Ismail mengangguk dan menjawab, ya, saya keluarga pihak perempuan. Encik Ismail memeriksa perakam suara yang telah disembunyikannya di beberapa tempat di Dewan itu. Dia telah bersedia untuk merakam apa sahaja yang dikatakan oleh Adli. Ketika itu, Adli menghampiri Encik Ismail. Maaf, Encik tahu tak Aina di mana? Suara Adli bercampur dengan nada jengkel dan cemas. Tak tahu pula. Ada apa-apa ke? Jawab Encik Ismail dengan selamba. Adli memandang Encik Ismail dengan curiga. Aina tak dapat dihubungi. Adli coba berkata sesuatu tetapi menahannya. Ketika itu, Puan Aminah muncul di Dewan. Wajahnya pucat, tetapi matanya menunjukkan tekad. Encik Ismail melihat Puan Aminah dan memberikan isyarat yang telah dirancang. Isyarat bahwa semua persiapan telah selesai. Apabila waktu majelis semakin hampir, para tetamu mula berbisik-bisik. Kenapa pengantin perempuan tak keluar lagi? Ada masalah ke? Wajah Adli semakin tegang. Rancangannya telah terganggu. Encik Ismail memeriksa perakam suara di dalam poketnya, dan menghantar mese kepada Inspektor Kamal, sedia. Akan bermula sebentar lagi, kini, masanya telah tiba untuk segalanya bermula. Encik Ismail bertekad untuk menggunakan semua yang telah disediakannya untuk melindungi Aina dan mendedahkan kejahatan Adli. Tetapi Encik Ismail tidak tahu betapa besar pengumuman yang telah disiapkan oleh Puan Aminah, dan bahwa hari ini, di Dewan Perkawinan ini, semua kebenaran akan terbongkar. Aina tidak akan berkahwin hari ini. Selepas pengumuman Puan Aminah yang membuat Dewan menjadi senyap, bisikan mula kedengaran di kalangan tetamu. Adli coba menyembunyikan rasa terkejutnya, tetapi wajahnya sudah pun tegang. Ibu, tiba-tiba cakap apa nih? Sebaik sahaja Adli coba menghampiri Puan Aminah. Puan Aminah berundur setapak dan menjerit dengan suara yang lebih kuat, tolong dengar semua, perkawinan ini dibina atas satu penipuan besar. Para tetamu menjadi semakin riuh. Beberapa orang mengeluarkan telepon bimbit untuk merakam, dan ada yang berdiri dari tempat duduk mereka. Encik Ismail memerhatikan semua keadaan dari belakang, memastikan perakam suara berfungsi dengan baik. Pada masa yang sama, dia memberi isyarat kepada Inspektor Kamal. Ibu, hentikan sekarang juga.
Adli coba memegang lengan Puan Aminah, tetapi Puan Aminah menepisnya dan terus berkata, lelaki bernama Adli Zikri ini seorang pembunuh. Seketika, dewan perkawinan menjadi sunyi sepi. Semua orang terkejut dengan perkataan pembunuh. Seorang tetamu dari pihak pengantin perempuan bertanya dengan suara bergetar, "Pembunuh? Apa maksud Puan?" Puan Aminah mengeluarkan dokumen dari bagnya dan berkata, lelaki ini telah membunuh ayahnya sendiri, Zulkifli. Wajah Adli serta-merta menjadi pucat lesi, jeritan terkejut kedengaran dari kalangan tetamu, dan dia telah mengurung seorang wanita bernama Sarah Yasmin di hospital sakit jiwa secara paksa. Puan Aminah mengangkat telepon bimbit Sarah dan menjerit, di dalam telepon ini, ada semua message ugutan yang dihantar Adli kepada Sarah Yasmin. Adli coba menerkam Puan Aminah, tetapi Encik Ismail segera menghalangnya. "Hei, nak pergi mana tuh?" Suara Encik Ismail kedengaran mengancam, tidak seperti biasa. Adli terkejut melihat Encik Ismail. "Awak siapa?" "Aku ayah Aina, budak tak guna," kata Encik Ismail sambil merenung Adli. Para tetamu tidak memahami sepenuhnya keadaan, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang sangat serius sedang berlaku. Puan Aminah terus memberikan keterangannya. Adli membunuh ayahnya, Zulkifli, dengan memberikan obat berlebihan. Dan dia buat seolah-olah kematian itu semula jadi. "Ada bukti ke?" tanya seorang tetamu. Puan Aminah mengeluarkan satu lagi dokumen dan menjawab, "Ini rekod hospital. Rekod yang menunjukkan terdapat kandungan obat tidur yang melebihi dos maut dalam darah arwah Zulkifli." Adli menjerit dengan putus asa, "Bohong, bukti itu direka." Tetapi Puan Aminah tidak berhenti. Dan ada juga keterangan daripada Sarah Yasmin. Pengakuan Adli sendiri telah direkam. Puan Aminah memainkan file suara dari telepon bimbitnya. Suara Adli bergema di dewan perkawinan. "Ayah tuh cuma makan obat lebih sikit J. Lagipun dia bukan boleh hidup lama pun." Para tetamu terkejut. Ia adalah pengakuan dengan suara Adli sendiri. Dan dia coba gunakan Aina untuk tujuan yang sama. Puan Aminah terus mendedahkan. Adli nak kawin dengan Aina bukan sebab cinta, tapi untuk memenuhi syarat bagi mendapatkan harta pusaka ayahnya. Keluhan dan suara marah kedengaran dari kalangan tetamu. "Jadi di mana pengantin perempuan?" "Aina berada di tempat yang selamat. Mujurlah dia sempat tahu kebenarannya dan melarikan diri," jawab Puan Aminah dengan riak wajah lega. Adli menjerit buat kali terakhir, "Semua nih bohong. Perempuan nih sakit jiwa." Tetapi ketika itu, pintu belakang dewan terbuka. Inspektor Kamal dan pegawai polis masuk. "Adli Zikri, Anda ditahan serta-merta," kata Inspektor Kamal sambil mengeluarkan gari. Adli berundur dan menjerit, "Atas hak apa?" "Atas tuduhan membunuh ahli keluarga, pengurungan dan kecederaan, serta ugutan," kata Inspektor Kamal satu persatu. Encik Ismail menyerahkan pemacu USB kepada Inspektor Kamal dan berkata, "Di sini ada rekaman CCTV dan file rekaman suara." "Bagus, Ismail." Ketika polis coba menggari Adli tiba-tiba menerkam Puan Aminah. "Semua nih sebab kau." Tetapi Encik Ismail pantas menumbangkan Adli. "Diam kau, budak tak guna." Suara Encik Ismail dipenuhi kemarahan seorang bapa yang melindungi anaknya. Walaupun sudah digari, Adli terus menjerit, "Aku tak bersalah, semuanya dirancang. Aina dan Sarah Yasmin, semuanya mengikut rancangan." Kata-kata Adli sebaliknya semakin mengesahkan jenayahnya. Para tetamu sukar mempercayai apa yang berlaku. Majelis perkawinan yang indah telah bertukar menjadi tempat kejadian jenayah. Terkejutnya, nasib baik pengantin perempuan selamat. Macam mana boleh jadi macam ni? Di tengah-tengah bisikan para tetamu, Puan Aminah terduduk. Segala emosi yang dipendamnya selama ini meletus serentak. Encik Ismail menghampiri Puan Aminah dan memapahnya. "Puan dah buat yang terbaik." Ia satu tindakan yang sangat berani. "Aina betul-betul selamat ke?" tanya Puan Aminah dengan suara bergetar. "Ya, dia selamat. Puan akan dapat jumpa dia nanti," kata Encik Ismail menenangkannya. Adli yang dibawa ke dalam kereta polis menjerit buat kali terakhir. "Ini bukan penamatnya. Bila aku keluar nanti." Tetapi tiada siapa yang menghiraukan kata-katanya. Semua bukti telah dikumpul, dan jenayah Adli telah terbukti dengan jelas. Orang-orang yang tinggal di Dewan Perkawinan saling berpandangan dengan riak wajah masih tidak percaya. Inspektor Kamal berkata kepada Encik Ismail, "Ismail, kau buat kerja yang bagus, bukti yang kau sediakan sangat penting." "Sudah tentu, saya kena lindungi Aina," jawab Encik Ismail dengan tenang.
Puan Aminah kini berasa seperti satu beban berat telah diangkat dari bahunya. Penderitaan hidup di bawah ugutan Adli selama bertahun-tahun telah berakhir. Betul kesemuanya dah berakhir? Tanya Puan Aminah. Encik Ismail mengangguk dan menjawab, ya, dah berakhir. Aina dah selamat, dan Sarah Yasmin juga akan diselamatkan. Dewan perkawinan menjadi semakin sunyi. Para tetamu telah beredar satu persatu, dan yang tinggal hanyalah mereka yang telah mendedahkan kebenaran. Encik Ismail menelepon Aina, Aina, semuanya dah selesai. Kau boleh keluar sekarang. Kedengaran suara tangisan Aina di telepon. Air mata kelegaan. Kini, segalanya benar-benar telah berakhir. Rancangan palsu Adli telah hancur sepenuhnya, dan Aina kini bebas. Akhirnya, Adli Zikri ditahan polis atas tuduhan membunuh ahli keluarga, pengurungan dan kecederaan, serta ugutan dan serangan. Bukti yang jelas bagi semua jenayahnya telah diperolehi. Selepas Adli dibawa pergi dengan kereta polis, suasana sunyi yang aneh menyelubungi Dewan Perkawinan. Kebanyakan tetamu sudah pun beredar, tetapi beberapa orang masih berdiri dengan riak wajah tidak percaya. Inspektor Kamal menghampiri Puan Aminah dan berkata, Puan Aminah, tindakan Puan sangat berani. Kami perlukan keterangan Puan untuk siasatan lanjut. Puan Aminah mengangguk dan menjawab, baik. Saya sedia bekerja sama bila-bila masa. Tiada apalagi yang perlu saya sembunyikan atau takuti. Suara Puan Aminah mengandungi rasa kebebasan yang dirasainya buat pertama kali selepas bertahun-tahun. Encik Ismail bertanya kepada Inspektor Kamal. Inspektor, bila Sarah Yasmin boleh dibebaskan? Memandangkan bukti sudah cukup. Siasatan semula akan dijalankan segera. Mungkin dalam beberapa hari lagi, dia boleh keluar mengikut prosedur biasa. Mendengar jawaban Inspektor Kamal, Puan Aminah menarik nafas lega. Syukurlah, kesian budak tuh, mesti dia dah banyak menderita. Ketika itu, telepon bimbit Encik Ismail berdering. Panggilan daripada Aina. Pak Cik, betul kesemuanya dah selesai? Suara Aina masih bergetar, tetapi di dalamnya terselit harapan. Ya, Aina, semuanya dah selesai. Adli dah ditahan, dan dia tak boleh ganggu kau lagi, jawab Encik Ismail dengan suara yang menenangkan. Betul ke? Saya betul-betul selamat ke? Ya, betul. Jangan risau lagi. Selepas mematikan panggilan, Encik Ismail memandang Puan Aminah. Aina nak jumpa Mak Cik. Saya pun nak sangat jumpa dia. Saya rasa bersalah sangat, kata Puan Aminah dengan mata berkaca. Sejam kemudian, Aina tiba di Dewan Perkawinan bersama Encik Ismail. Memakai pakaian biasa dan bukannya gaun pengantin, Aina kelihatan lebih selesa. Mak Cik. Sebaik sahaja melihat Puan Aminah, Aina terus berlari dan memeluknya. Puan Aminah juga memeluk Aina dengan erat sambil menangis. Aina, Mak Cik betul-betul minta maaf. Sepatutnya Mak Cik beritahu lebih awal. Tak apa, Mak Cik. Kalau bukan sebab Mak Cik, saya mungkin dalam bahaya, kata Aina sambil memegang tangan Puan Aminah. Mak Cik pun mesti takut selama ni, menanggung semua ni seorang diri. Mendengar kata-kata Aina, Puan Aminah semakin menangis. Penderitaan yang tidak dapat diluahkan kepada sesiapa selama ini seolah-olah meletus serentak. Encik Ismail memerhatikan mereka berdua dengan perasaan terharu. Inilah saat yang telah dipersiapkannya selama ini. Inspektor Kamal menghampiri dan berkata, Cik Aina Sofea, kami perlukan Cik datang ke balai dalam beberapa hari lagi untuk membuat laporan mangsa. Baik, saya faham. Saya akan ceritakan semuanya, jawab Aina dengan tegas. Wajahnya yang dulu pasif dan penurut kini tiada lagi, dan kami akan menyiasat jenayah-jenayah lain Adli Zikri. Bukti sudah cukup, sambung Inspektor Kamal. Terutamanya kes pembunuhan Zulkifli akan disiasat semula, dan kes pengurungan paksa Sarah Yasmin juga akan disiasat dengan teliti. Encik Ismail bertanya kepada Inspektor Kamal, agak-agak berapa lama hukuman yang akan diterima Adli itu? Kes membunuh ahli keluarga boleh membawa hukuman penjara seumur hidup, dan jika digabungkan dengan jenayah-jenayah lain, dia akan menerima hukuman yang sangat berat. Mendengar jawaban Inspektor Kamal, semua orang berasa lega. Puan Aminah berkata kepada Aina, Aina, apa rancangan kamu lepas nih? Entahlah, saya rasa saya akan terus bekerja di perpustakaan. Dan, Aina memandang Puan Aminah dan Encik Ismail silih berganti dan berkata, saya dah ada keluarga yang sebenar. Orang macam Pak Cik Ismail dan Mak Cik. Mendengar kata-kata Aina, Puan Aminah terkejut. Panggil Mak Cik, saya kan Ibu Adli. Mak Cik tak sama dengan Adli. Mak Cik yang selamatkan saya,
kata Aina sambil tersenyum. Pak Cik Ismail dah ajar saya, keluarga sebenar tak semestinya ada pertalian darah. Encik Ismail mengusap kepala Aina dan berkata, Aina, kau dah banyak matang. Ya, Pak Cik, saya belajar banyak perkara daripada kejadian ni, jawab Aina. Selepas ni, tak ada siapa boleh tipu atau gunakan saya lagi. Pada saat itu, Encik Ismail memandang Aina dan berkata dengan suara yang penuh emosi, Aina, semuanya sudah berakhir. Satu ayat yang ringkas tetapi penuh makna. Di dalamnya terkandung tekad seorang bapa untuk melindungi anaknya dan kelegaan kerana semua penderitaan telah berakhir. Aina memeluk Encik Ismail dengan erat sambil menangis. Terima kasih, Pak Cik. Terima kasih banyak-banyak. Puan Aminah juga menangis melihat pemandangan itu. Dia dapat merasakan apa itu kasih sayang keluarga yang sebenar. Inspektur Kamal berkata perlahan, pemandangan yang indah. Syukur dapat lihat pengakhiran macam ni. Inspektor pun dah banyak bersusah payah, kata Encik Ismail mengucapkan terima kasih kepada Inspektor Kamal. Tak ada apalah, menangkap orang jahat macam ni memang kerja saya. Ketika dewan perkahwinan hampir selesai dikemas, mereka bertiga keluar bersama. Memandang langit senja, Aina berkata, macam mimpi rasanya. Beberapa jam yang lalu, saya takut sangat tak tahu apa akan jadi. Ini permulaan yang baru, Aina, kata Encik Ismail dengan mesra. Dan kita adalah keluarga, jadi kita akan saling bergantung antara satu sama lain, kata Puan Aminah dengan berhati-hati. Bolehkah saya sertai keluarga ini? Aina dan Encik Ismail serentak tersenyum, sudah tentu, Makcik, mestilah boleh. Mereka bertiga saling berpandangan dan ketawa. Walaupun tiada pertalian darah, mereka telah menjadi sebuah keluarga sebenar yang saling melindungi dan menyayangi. Ketika itu, Aina menerima mesej di telepon bimbitnya, daripada rakan-rakan sekerjanya di perpustakaan. Aina, kami nampak berita. Nyaris kau kena benda buruk. Syukur kau selamat. Aina tersenyum membaca mesej itu. Ramai rupanya yang risaukan saya. Sudah tentu. Kau layak disayangi, kata Encik Ismail dengan bangga. Puan Aminah memegang tangan Aina dan berkata, Aina, lepas ni kalau ada masalah, beritahu saja. Kau bukan seorang diri lagi. Baik, Makcik, saya pun akan tolong Makcik. Mereka bertiga memutuskan untuk pergi makan malam bersama. Hidangan pertama sebagai sebuah keluarga yang sebenar. Di dalam kereta, Encik Ismail menoleh ke belakang dan berkata, Aina, Pak Cik bangga dengan kau. Terutamanya tindakan berani kau pada saat-saat akhir. Semuanya mungkin sebab ada Pak Cik dan Makcik, jawab Aina dengan penuh kesyukuran. Kini, segalanya benar-benar telah berakhir. Kejahatan Adli telah diketahui umum, dan keadilan telah ditegakkan. Dan yang paling penting, Aina telah mendapat sebuah keluarga yang sebenar. Walaupun tidak tahu apa yang menanti di masa hadapan, Aina kini tidak lagi bersendirian, mereka akan menghadapinya bersama-sama. 3 bulan telah berlalu. Pada suatu petang Ahad di musim luruh, Aina sedang minum teh bersama Puan Aminah di sebuah kafe kecil. Sarah Yasmin, yang sebelum ini dimasukkan ke hospital sakit jiwa secara paksa, telah pulih sepenuhnya dan memulakan hidup baru dengan bantuan Aina dan Puan Aminah. Makcik, hari ini kan Makcik nak jumpa Kak Sarah? Tanya Aina dengan suara mesra. Puan Aminah mengangguk dan menjawab, trauma yang dialaminya sebelum ni perlukan masa untuk dia sesuaikan diri dengan masyarakat. Kak Sarah pun mesti dah lama tunggu, dia teringin sangat nak jumpa Makcik, kata Aina memberi semangat kepada Puan Aminah. Aina sudah beberapa kali bertemu dengan Sarah, dan mereka telah menjadi sahabat yang saling menyokong. Terima kasih kepada Aina, Makcik jadi lebih berani. Selepas kejadian 3 bulan yang lalu, Aina dan Puan Aminah hidup seperti sebuah keluarga. Mereka saling menyembuhkan luka dan memulakan hidup baru bersama-sama. Makcik, Kak Sarah kata dia nak belajar memasak. Macam mana? Ide yang bagus, jawab Puan Aminah sambil tersenyum ceria. Wajahnya yang dulu sentiasa cemas kini tiada lagi. Ketika itu, pintu kafe terbuka dan Encik Ismail masuk. Di tangannya, dia memegang sebuah pasu bunga kecil. Ah, Pak Cik. Aina bangun menyambut dengan gembira. Aina, Puan Aminah, maaf lambat, kata Encik Ismail sambil duduk dan meletakkan pasu bunga di atas meja. Apa nih? Tanya Puan Aminah dengan rasa ingin tahu. Pokok kebahagiaan. Makcik kedai bunga tu cadangkan, katanya bagus untuk permulaan baru, kata Encik Ismail sambil tersenyum malu. Pelik melihatnya yang biasanya pendiam menyediakan hadiah yang begitu teliti.
Cantiknya. Terima kasih, Encik Ismail, kata Puan Aminah dengan terharu. Encik Ismail dan Puan Aminah kini sudah memanggil nama masing-masing. Pak Cik, hari ini ada berita baik kat perpustakaan, kata Aina dengan wajah ceria. Berita apa? Pengarah minta saya kendalikan program baru. Program terapi membaca untuk orang yang dalam kesusahan. Mendengar kata-kata Aina, Encik Ismail dan Puan Aminah berasa bangga. Baguslah tuh. Aina memang orang yang paling sesuai untuk buat kerja tuh, kata Encik Ismail dengan bangga. Betul. Hati Aina yang baik tuh pasti akan dapat menenangkan ramai orang, Puan Aminah turut bersetuju. Mak Cik pun boleh sertai sekali. Pengalaman Mak Cik sebagai juru rawat dulu pasti banyak membantu, cadang Aina. Puan Aminah terkejut dan bertanya, saya? Betul ke saya boleh bantu? Sudah tentu. Pengalaman dan kehangatan Mak Cik sangat diperlukan, kata Aina dengan suara yang penuh keyakinan. Encik Ismail memerhatikan mereka berdua dengan senyuman gembira. Indah betul tengok kamu berdua. Saling membantu dalam hidup. Ketika itu, Aina menerima mesej di telepon bimbitnya, daripada Sarah. Aina, hari ini jadikan kita jumpa? Aku gemetar sangat. Aina tersenyum membaca mesej itu dan membalas. Tak apa, Kak. Mak Cik Aminah pun dah lama tunggu. Puan Aminah melihat Aina dan berkata, Sarah hantar mesej ke? Ya. Dia kata dia gemetar. Mak Cik pun gemetar. Mak Cik rasa bersalah sangat pada dia. Melihat Puan Aminah bimbang, Aina memegang tangannya dan berkata, tak apa, Mak Cik. Kak Sarah pun faham Mak Cik, betul tuh, Aminah. Jangan salahkan diri sendiri sangat, Encik Ismail turut menenangkan Puan Aminah. Masa berlalu, dan tiba masanya untuk bertemu dengan Sarah. Mereka bertiga menuju ke tempat yang telah dijanjikan. Melihat Sarah yang sedang menunggu di bangku taman, jantung Puan Aminah berdegup kencang. Sarah kelihatan jauh lebih sehat daripada dulu, tetapi riak wajahnya masih berhati-hati. Kak Sarah. Aina terlebih dahulu berlari memeluk Sarah. Aina, terima kasih sebab datang, kata Sarah sambil memeluk Aina. Kemudian, dia perlahan-lahan memandang Puan Aminah. Puan Aminah menghampiri Sarah dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sarah, Mak Cik betul-betul minta maaf. Walaupun dah terlambat, Mak Cik betul-betul minta maaf. Mendengar permohonan maaf yang tulus daripada Puan Aminah, Sarah mula menangis. Mak Cik, bukan salah Mak Cik, tak. Sepatutnya Mak Cik lebih berani dari awal lagi. Ketika mereka berdua berpelukan sambil menangis, Aina dan Encik Ismail hanya memerhatikan dalam diam. Nampaknya semuanya dah betul-betul berakhir, bisik Aina kepada Encik Ismail. Ya, sekarang adalah permulaan yang baru, jawab Encik Ismail. Duduk bersama di bangku, mereka berempat berkongsi cerita tentang kehidupan masing-masing. Kak Sarah kan nak belajar memasak. Mak Cik Aminah kata dia boleh ajarkan, kata Aina dengan ceria. Betul ke? Kalau macam tu bagusnya, jawab Sarah dengan gembira. Dan kita semua akan tolong program terapi membaca Aina, kata Puan Aminah. Wah, macam keluarga betul, kata Sarah dengan terharu. Memang kita keluarga pun. Walaupun tiada pertalian darah, kita keluarga sebenar, kata Encik Ismail dengan mesra. Malam itu, mereka berempat makan malam bersama di rumah Puan Aminah. Sarah membantu menyediakan hidangan ringkas, manakala Aina mengemas meja. Bahagianya rasa, kata Aina sambil duduk di meja makan. Saya pun. Tak sangka hari macam ni akan tiba, Sarah bersetuju. Kita semua dah lalui masa yang sukar, tapi akhirnya kita dapat pengakhiran yang baik, kata Puan Aminah dengan penuh perasaan. Encik Ismail memandang semua orang dan berkata, selepas ni, kita akan terus saling menyokong, sebab kita adalah keluarga. Baik. Jawab ketiga-tiga wanita itu serentak. Selepas makan, Aina dan Sarah berbual sambil membasuh pinggan. Aina, terima kasih. Kalau bukan sebab kau, entah dapat ke kita jumpa macam ni. Kak, kita semua saling menyelamatkan, jawab Aina sambil tersenyum. Di ruang tamu, Encik Ismail dan Puan Aminah sedang minum teh sambil berbual. Encik Ismail, terima kasih banyak-banyak. Sebab dah besarkan Aina dengan baik. Apa yang Puan cakapkan nih? Aina yang lebih banyak mengubah saya. Mereka berdua saling berpandangan dan tersenyum. Apabila malam semakin larut, Sarah bersedia untuk pulang. Jumpa lagi esok, ya. Hati-hati balik. Semua orang menghantar Sarah pulang. Selepas Sarah pergi,
Mereka bertiga minum teh terakhir di ruang tamu. Hari yang sangat membahagiakan, kata Aina. Betul. Rasa macam semuanya dah kembali ke tempat asal. Puan Aminah bersetuju. Encik Ismail melihat keluar tingkap dan berkata, Aina, Pak Cik teringat masa pertama kali jumpa kau dulu. Masa tu, Pak Cik tak sangka hari macam ni akan tiba. Saya pun, Pak Cik. Masa tu, saya tak tahu pun apa itu keluarga, kata Aina dengan terharu. Sekarang saya dah tahu, keluarga bukan tentang darah, tapi tentang kasih sayang. Puan Aminah memandang mereka berdua dan berkata, kita bertiga, tak, termasuk Sarah, kita berempat dah jadi keluarga yang sebenar. Malam itu, Aina menulis di dalam diarinya. Hari ini hari yang sangat membahagiakan. Macam ni rupanya rasa bila dapat keluarga sebenar. Apapun yang berlaku lepas ni, aku rasa kita boleh hadapinya bersama. Bulan bersinar terang di luar tingkap. Aina memandang cahaya bulan itu dan tersenyum. Kini, ia benar-benar permulaan yang baru. Aina yang dahulunya seorang diri kini mempunyai keluarga yang kukuh. Puan Aminah dan Sarah yang terluka kini mempunyai harapan baru. Dan Encik Ismail yang pendiam kini mempunyai anak-anak perempuan yang disayangi. Walaupun tiada pertalian darah, mereka berempat adalah sebuah keluarga sebenar yang saling menyayangi dan melindungi dengan tulus. Walaupun tidak tahu apa yang menanti di masa hadapan, mereka kini tidak lagi bersendirian. Bersama-sama, mereka boleh mengatasi apa jua cabaran. Kisah baru mereka yang telah menemui kasih sayang yang hangat dan makna keluarga yang sebenar kini baru sahaja bermula. Kadang-kadang, saat yang paling sukar dalam hidup kita boleh menjadi pintu kepada kebahagiaan yang sebenar. Seperti Aina, jika kita tidak kehilangan keberanian dalam situasi yang sukar. Seperti Puan Aminah, berani untuk menyatakan kebenaran, dan seperti Encik Ismail, mempunyai hati untuk melindungi orang yang disayangi, pasti akan ada hasil yang baik. Dan yang paling penting, keluarga sebenar bukan bermula dari pertalian darah, tetapi dari hati yang saling menyayangi dan melindungi. Semoga kisah hari ini dapat memberikan sedikit ketenangan di hati Anda. Saya ingin terus berkongsi kisah-kisah yang hangat dan menyentuh perasaan seperti ini. Jika Anda menyukai kisah hari ini, sila tekan butang langgan. Semoga Anda semua menemui kebahagiaan sejati seperti Aina. Jumpa lagi dengan kisah yang lebih baik. Terima kasih kerana sudi mendengar hari ini.